Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami daripada kumpulan 2 ingin menerangkan tentang pengenalan kaedah kubra 4. Kaedah asas 4, ad-dararu yuzalu, iaitu bahaya mesti dihapuskan. Nama saya Siti Nur Alia binti Asmawi. Nombor matrik I181020603. Huraian kaedah kepada ad-dararu yuzalu. Poin yang pertama, kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi dan ia wajib dihilangkan. Maksudnya kat sini, wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan apabila ia berlaku. Daripada itu terbentuknya kaedah ad-dararu yuzalu. Maksudnya kemudaratan atau bahaya mesti dihapuskan. Kaedah ini disyariatkan demi untuk menolak kemudaratan. Kemudian poin yang kedua, kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mesti dihapuskan dan perkara yang berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. Contoh, tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri atau mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makanannya diambil atau dicuri. Maksudnya seseorang yang lapar tu perlu cari inisiatif lain untuk hilangkan lapar dia. Dia tak boleh sesuka hati curi makanan orang lain sehingga menyebabkan orang lain itu juga mati kebuluran. Maksudnya perbuatan mencuri itu telah memudaratkan orang lain. Maka ad-dararu yuzalu, bahaya itu mesti dihapuskan. Seterusnya, poin yang ketiga, kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi mencapai kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, keturunan, akad dan harta. Dalam hal ini, kaedah ini sebenarnya menjelaskan bahawa tiap-tiap perkara yang mendatangkan bahaya dan mudarat hendaklah dihapuskan. Kaedah ini adalah bersumberkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud Islam itu tidak boleh bahaya dan membahayakan. Kemudian poin yang keempat, Islam mengharamkan segala tindakan yang boleh membawa kepada kemudaratan sama ada kepada diri, orang lain dan alam sekitar. Contoh kat sini, ukuran kemudaratan ni dia merujuk kepada kesan buruk menurut perspektif agama. Contoh, pada masa kini pelbagai fashion pakaian telah muncul lah, terutamanya fashion pakaian kepada wanita lah. Fashion ni dia yang mana kita tahu dia ada kebaikan, ada keburukan. Mungkin keburukan dia, kebaikan dia kita dapat lihatlah fashion tu, kecantikan dia. Namun keburukan dia pada masa kini kita boleh lihat fashion pakaian yang dikeluarkan kebanyakannya tidak mengikut prinsip syariat Islam. Maka pakaian tu boleh memudaratkan pandangan, perasaan, akal dan hati walaupun masyarakat iktiraf fashion tersebut, tapi dia tetap dianggap haram dalam Islam kerana fashion tersebut gagal mematuhi prinsip syariat Islam dan mengundang kemudaratan kepada sistem nilai manusia. Maksudnya fashion yang tidak menepati syariat Islam tu telah memudaratkan sistem nilai manusia. Kemudian poin yang kelima, Islam melarang tindak balas kepada sesuatu tindakan daripada pihak lain yang boleh memberi kemudaratan. Maksudnya la darara wala dirara. Tidak dibenarkan melakukan kemudaratan dan membalas sesuatu dengan kemudaratan. Maksudnya sesuatu bahaya tu kita tidak boleh dihilangkan dengan bahaya juga. Untuk poin yang kelima ni akan ada presenter yang akan terangkan dengan lebih khusus. Kesimpulannya, agama Islam ni adalah agama yang mudah. Islam memudahkan perkara yang kita anggap sebagai beban. Kaedah fiqh yang keempat ni iaitu ad-dararu yuzalu, kemudaratan mesti dihilangkan ni membuktikan bahawa Islam membantu kita untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mudah. Islam juga menghalang kita melakukan suatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan lah kepada diri sendiri, orang lain dan alam sekitar. Maka kita perlu pekalah setiap apa yang di muka bumi ni hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai peminjam perlulah gunakannya dengan sebaiknya.
Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Sudin. Saya memegang kad matrik I19204-055. Saya akan menerangkan mengenai rumusan kaedah. Daripada kaedah asas 4 itu, iaitu bahaya mesti dihapuskan. Okay, korang yang mana ada buku kaedah-kaedah fiqh ni boleh lihat muka surat 174. Okay, rumusan kaedah. Okay, macam yang semua tahu, segala kemudaratan yang berlaku wajib dihilangkan dan dihapuskan, betul tak? Okay. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang berkenaan masalah kemudaratan. Ada antara kaedah yang menghalang kemudaratan itu daripada dilakukan. Manakala kaedah ini pula menerangkan tentang kewajipan untuk menghilangkan kemudaratan tersebut apabila ia berlaku. Oleh itu, kaedah ini menunjukkan bahawa apabila berlaku sesuatu kemudaratan yang menimpa mana-mana pihak, maka kemudaratan itu wajib dihilangkan daripada terus ditanggung. Okay. Kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. Lantaran itu, apabila keadaan demikian berlaku, ia wajib dihilangkan. Okey, kaedah ini juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan, dengan perkara yang berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan. Okey, kaedah ini kaedah yang berkaitan dengan kemudaratan yang pada asalnya ia terbahagi kepada 3. Korang boleh tengok muka surat. Sama muka surat yang sama dengan bahagian bawah sekali. Iaitu yang pertama, menjauhkan kemudaratan yang bermula dan dari permulaannya. Daripadanya terbentuk kaedah la darar wa la dirar, yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. Yang kedua, wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan apabila ia berlaku. Daripadanya terbentuk kaedah at-taru yuzal, yang bermaksud kemudaratan atau bahaya mesti dihapuskan. Yang ketiga pula, menolak kemudaratan menurut kemampuan. Daripadanya terbentuk kaedah at-tararu yudfa'u biqadari alim ka'an. Maksudnya kemudaratan itu dibendung atau ditolak menurut sekadar mungkin. Okey, sebagai rumusannya, seseorang insan ni tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan ataupun tidak boleh pada bahagiannya. Kita tak boleh membuat kemudaratan itu kepada orang lain lah. Kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyatakan kerosakan kepada orang lain. Kalau kita macam memudaratkan orang lain, itu akan merosakkan orang lain jugalah. Oleh itu, jumhur ulama menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. Selaras dengan kata-kata Imam Ash-Shatibi, sesungguhnya syarat itu diasaskan untuk membawa kemaslahatan kepada manusia. Kat sini Imam Ash-Shatibi ni berkata lagi, di antara bentuk kemudaratan yang dilarang juga ialah pencerobohan terhadap jiwa, harta benda dan maruah dengan cara yang menunjukkan kemarahan dan kezaliman, serta semua perkara yang mengandungi kemudaratan satu pihak dan saling memudaratkan di antara dua belah pihak, yang termasuk di bawahnya jenayah terhadap jiwa, akal dan keturunan. Maka ia adalah satu pengertian atau hakikat yang umum di dalam syariat. Perkara ini tidak diragukan lagi, dan jika anda menerima kehujahan hadis ahad, maka anda akan mendapati keadaan sebenarnya adalah sedemikian.
Justru itu tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri, lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Lantaran itu, dalam keadaan tersebut ia wajib dihindarkan atau dihilangkan, sama ada kemudaratan tersebut berkaitan dengan hak umum seperti seseorang itu menyalurkan air kotoran daripada rumahnya ke jalan umum, ataupun ia juga berkaitan dengan hak khusus seperti seseorang itu merosakkan harta benda orang lain. Okey, kita teruskan dengan kaitan kaedah. Terima kasih kepada pembentang sebelum ni. Okay, seterusnya kita masuk kaitan kaedah, iaitu yang pertama, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, iaitu membendung kerosakan diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Contohnya macam situasi di mana seorang perempuan ni dia nak ambil semayang. Dia nak berhenti solat. Jadi dia berhenti solat dekat masjid. Lepas tu dia pergi ambil semayang. Bila dia dah nak pergi ambil semayang tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki yang boleh nampak aurat dia. Kalau dia ambil semayang masa tu, orang tu boleh nampak lah aurat dia. Kira macam tempat wuduk tu dia macam macam terbuka sikit lah. Maksudnya contohlah pintu dia rosak ke kan, macam tu. Lepas tu dia tunggu lelaki tu pergi dulu baru dia ambil semayang. Kat sini kita dah boleh nampak dah perempuan ni dia melambatkan solat. Sebab apa dia lambatkan ambil semayang? Jadi untuk tapi macam kita tahu melambatkan solat ni kan tak baik, tapi dia ada sebab dia. Sebab apa? Sebab takut lelaki tu nampak aurat dia. So dia tunggu lelaki tu pergi dulu baru dia ambil semayang, baru dia semayang, macam tu. Seterusnya, kullu ma adara bil muslimina wajaba an yunfa anhum. Apa sahaja yang memudaratkan kaum muslimin wajib dihindarkan terhadap mereka. Contohnya macam arak. Sebab macam yang kita tahu arak ni kan memudaratkan. Islam pun dah haramkan arak. Jadi kita kena elakkan daripada minum arak, macam tu. Macam yang kita boleh tengok kat Malaysia ni, kes pemandu mabuk langgar family. Lepas tu family tu maut, macam tu. So kita dah nampak dah, dia dah lah mabuk, memudaratkan diri dia. Lepas tu memudaratkan pula orang lain. Macam tu. So, tapi lain pula situasinya kalau macam kita dipaksa minum arak. Kalau kita tak minum, kita kena bunuh. Jadi untuk elakkan kita kena bunuh, kita kenalah minum arak. Macam tu situasinya. So macam tu lah. Okay, seterusnya, kullu sababin yufdi ilal fasadi naha anhu idza lam yakun fihi maslahah rajihah. Yang mana maksud dia, setiap sebab yang mengarah kepada kerosakan ditegah terhadapnya apabila padanya tidak terdapat kemaslahatan yang kukuh. Contoh macam solat Jumaat masa mula-mula PKP. Masa mula-mula PKP kan dah dilarang solat Jumaat dekat masjid kan. Sebab apa? Takut virus ni takut virus ni tersebar lagi lah, macam merebak luas macam kes sekarang ni. Takut kes makin menaik lah, macam tu. So Mufti dah keluarkan kenyataan untuk tak solat Jumaat. Macam yang kita tahu, solat Jumaat ni kan wajib, tapi sebabkan COVID adalah kelonggaran dia, macam tu. So macam tu lah. Okay, seterusnya, perkara yang diharuskan syarak dikecualikan seperti hukum hudud, kisas dan ta'zir. Macam yang sebelum-sebelum ni kita tahu kalau
kalau benda yang boleh merosakkan, memudaratkan kesihatan ke, memudaratkan kaum muslimin lah, senang kan. Benda ni kan semua dilarang, maksudnya kenalah bendung, kenalah elakkan macam tu. Tapi dia dikecualikan untuk hukum hudud, kisas dan takzir. Masa kita tahulah hukum hudud, kisas, takzir ni kan merosakkan, memudaratkan kesihatan, memudaratkan kita kan. Contoh macam hukum hudud untuk penzina. Ghairu muhsan 100 kali sebatan. Kalau muhsan pula rejam sampai mati. Contoh dia. Tapi sebab apa dia dikecualikan? Sebabnya adalah kebaikan dia. Contoh macam penzina tadi kan. Contoh penzina yang tak pernah berzina dengan orang, lepas tu dia berzina. Dia tak pernah kahwin, lepas tu dia berzina. Lepas tu dalam badan kita ni ada satu sel yang kuat, boleh yang mana boleh macam mana? Bukan macam ni. Dalam badan kita ni ada satu sel, nama dia T4 apa tah. Lepas tu kalau dia berzina dengan, dia tak pernah berzina kan, dia tak pernah kahwin, lepas tu berzina, lepas tu orang yang dia berzina tu pula ada HIV contohnya lah kan, dia ada HIV, lepas tu virus HIV tu masuk dekat dalam badan dia, macam tu. Lepas tu sel ni tadi dia tak boleh nak lawan virus tu. Cara untuk bunuh virus tu ialah dengan dia sendiri, penzina tu, dia kena dia didera ataupun dia cedera dengan teruk lah, dia cedera dengan teruk. Tapi takkanlah dia nak cederakan diri dia sendiri kan. So Islam sendiri dah tetapkan hukum 100 kali sebatan. Daripada situ dah boleh bunuh virus tu. Kalau penzina muhsan pula yang dah pernah berkahwin, lepas tu dia pergi pula berzina dengan orang yang ada HIV, lepas tu kenapa hukuman dia tak sama? Sebabnya dia punya sel yang tadi T4 apa tu tadi kan, dia dah berkurang. So dia memang tak boleh langsung dah nak lawan dengan virus tu. Jadi dia punya inisiatif untuk bunuh virus tu tak ada cara lain dah, memang kena mati. Macam tu. So Islam dah tetapkan rejam sampai mati. Macam tu lah. Okay. Daripada kaitan kaedah ni, kan ada 3 kan tadi saya cakap. So daripada 3-3 ni, benda dia sama je. Membendung, macam kita kena elakkan daripada kerosakan, benda yang memudaratkan kita. Macam tu lah. Kalau tak faham, tanya dekat WhatsApp, okay? Terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah binti Muhammad Aldi, nombor metrik I18103025, akan menyambung semula pembentangan di bawah subtopik sumber asal kaedah. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui, setiap kaedah fiqhiyah itu, setiap kaedah-kaedah asas itu mempunyai sumber asal kaedah yang tersendiri. Begitu juga dengan kaedah asas yang keempat ini, iaitu ad-dararu yuzal, bahaya mesti dihapuskan. Jadi, sumber asal kaedah bagi pengambilan kaedah asas yang keempat ini adalah yang pertama berdasarkan surah Al-A'raf ayat 56, iaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maksudnya, dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Baiklah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam ayat ini ialah
Ayat ini merupakan ayat larangan, ayat perintah larangan kepada kita supaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kerosakan di muka bumi Allah. Dan istilah kerosakan itu sendiri sebenarnya membawa maksud sesuatu yang memudaratkan ataupun membahayakan. Sesuatu yang memudaratkan diri kita ataupun membahayakan diri orang lain. Perkara yang mengandungi unsur-unsur seperti itu perlu dielakkan. Jadi sumber asal kaedah yang kedua juga adalah berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 64, iaitu wallahu la yuhibbul mufsidin. Maksudnya, sedang Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Baiklah, sesudah Allah memberi larangan, memberikan peringatan larangan kepada kita supaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang membahayakan dan yang memudaratkan, yang membawa kerosakan di muka bumi Allah, Allah juga menjelaskan bahawa Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi yang terakhir sekali, sumber asal kaedah yang terakhir adalah berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, iaitu la darar wa la dirar. Maksudnya, tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Sebenarnya, sumber asal kaedah ini ada beberapa lagi yang tidak saya sebutkan, tapi kawan-kawan lain boleh rujuk muka surat 176 di buku masing-masing untuk menambahkan lagi kefahaman kita. Baiklah, apabila kita simpulkan secara ringkas, sumber asal kaedah ini sebenarnya semua menyebut mengenai kerosakan. Dan kerosakan itu termasuklah sesuatu yang membawa kemudaratan, sesuatu yang membahayakan. Jadi, oleh kerana adanya ayat-ayat seperti ini dan hadis yang menyebut tentang keperluan kita untuk mengelakkan mudarat, sebaiknya mengelakkan mudarat dan mengelakkan dengan meninggalkan dan memilih jalan yang lebih baik supaya terhindar dari kemudaratan itu sendiri. Maka lahirlah, maka wujudlah, maka ulama pun menetapkan kaedah asas yang keempat ini, iaitu bahaya mesti dihapuskan. Contoh aplikasi bagi sumber asal kaedah ini adalah kita lihat dengan situasi kita sekarang yang berhadapan dengan masalah COVID-19. Seperti yang kita ketahui, solat di masjid secara berjemaah itu adalah lebih diutamakan, tetapi menggunakan konsep ad-darar yuzal, bahaya mesti dihapuskan, maka kita dibenarkan untuk solat di rumah sendiri dan tidak solat berjemaah di masjid. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada penyakit COVID-19 itu daripada semakin merebak. Sebab apa? Jika kita hadir ke masjid, dia akan membawa mudarat kepada diri kita dan juga orang lain, sebab penyakit COVID-19 itu adalah satu penyakit yang boleh merebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Ifah binti Abdul Wahab, nometrik I173025511. Okey, saya akan teruskan kepada skop kaedah dalam buku muka surat 177. Okey, skop kaedah yang pertama ialah perkara yang berkaitan dengan muamalah, iaitu disyariatkan sebahagian akad yang berasaskan khiyar. Okey, khiyar ni bermaksud pilihan, iaitu hak memilih di antara kedua-dua belah pihak sama ada hendak meluluskan akad ataupun tidak. Okey, contohnya seperti khiyar syarat dan khiyar aib terhadap barang yang dijual beli untuk mengelakkan daripada penipuan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan khiyar syarat? Okey, khiyar syarat ni bermaksud hak memilih sama ada ingin meneruskan dan membatalkan dengan syarat tertentu. Okey, contohnya seperti si pembeli ni hendak membeli gas di sebuah kedai. Okey, disebabkan pembeli ni tidak mahu berisiko kerana takut gas itu tidak dapat menyala, jadi si pembeli ni pun mahu membeli dengan syarat gas tersebut mestilah boleh menyala ketika hendak digunakan di rumah.
Tetapi jika gas tersebut tidak dapat menyala, si pembeli ni hendak mengembalikan semula. Maka si penjual ni pun bersetuju, kerana tujuan khiyar syarat ni ialah untuk memastikan adanya kerelaan hati kedua-dua belah pihak. Okey, apa pun dimaksudkan dengan khiyar aib? Khiyar aib ni bermaksud hak memilih untuk membatalkan akad atas sebab kecacatan pada subjek kontrak tersebut. Okey, contohnya seperti si A ni hendak membeli buku di sebuah kedai untuk anaknya. Okey, setelah si A ni kembali ke rumah, si A ni terkejut kerana mendapati buku tersebut telah rosak. Jadi si A ni berhak untuk mengembalikan buku tersebut kerana buku tersebut terdapat kecacatan. Okey, jadi itu merupakan contoh-contoh khiyar syarat dan khiyar aib terhadap barang yang dijual beli untuk mengelakkan daripada penipuan. Okey, skop kaedah yang kedua ialah perkara yang berkaitan dengan tegahan atau sekatan. Okey, contohnya seperti menegah orang yang bodoh membelanjakan harta milik mereka dan lainnya. Okey, hal ini supaya tidak habis harta dan wang mereka jika mereka membelanjakan sendiri suka hati. Okey, contohnya seperti si A ni hendak membelanjakan wangnya sebanyak RM1,000 terhadap barang yang tidak memberi manfaat kepadanya. Okey, contohnya seperti si A ni hendak membeli dadah ataupun apa sahaja perkara yang boleh memberi kemudaratan terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain. Okay, jadi kita sebagai orang yang boleh berfikiran waras, hendaklah menegah perbuatan tersebut supaya si A ni tidak membelanjakan wang sesuka hati. Hal ini adalah untuk menghindarkan kemudaratan daripada berlaku. Okey, yang ketiga ialah perkara yang berkaitan dengan jenayah, contohnya pelaksanaan hukuman hudud. Okey, contohnya seperti potong tangan terhadap pencuri, qisas dan rejam terhadap penzina yang muhsan. Okey, biarpun hukuman-hukuman tersebut secara zahirnya membawa kemudaratan, tapi ia tidak dikira sebagai kemudaratan. Okey, maksudnya kat sini walaupun pelaksanaan hukuman tersebut membawa kemudaratan terhadap penjenayah seperti memotong tangan, rejam sampai mati, tapi dalam masa yang sama hukuman tersebut dilakukan untuk membendung kerosakan dan menjaga harta, nyawa dan lainnya. Okey, hal ini kerana jika hukuman seperti ini tidak dilaksanakan, maka akan bertambahlah bilangan penjenayah di negara kita. Okey, yang keempat ialah disyariatkan al-syafa'ah untuk menjaga kepentingan rakan kongsi atau jiran. Okey, al-syafa'ah ni bermaksud hak rakan kongsi mengambil bahagian kawannya yang lain dengan menggantikan harta atau bayaran. Okey, itu dinamakan al-syafa'ah. Okey, orang yang meminta syafa'ah tu disebut syafi'. Okey, apa hikmah disyariatkan al-syafa'ah ni? Okey, syafa'ah ni disyariatkan adalah untuk menghindari bahaya dan pertengkaran yang mungkin akan timbul. Ini kerana hak milik syafi' terhadap harta yang dijual yang hendak dibeli oleh orang lain menolak mudarat yang mungkin timbul dari orang lain. Jadi Islam mensyariatkan syafa'ah ni untuk menjaga kemudaratan dan menghindari permusuhan. Okey, skop kaedah yang terakhir ialah disyariatkan hukum kekeluargaan. Okey, contohnya seperti tebus talak dan penceraian di antara pasangan yang tidak sesuai atau tidak serasi demi menjaga kemaslahatan. Okey, contohnya seperti sepasang pasangan ni baru berkahwin, tetapi setelah beberapa bulan si isteri ni mendapati bahawa si isteri ni mendapati bahawa si suami ni terlibat dengan
penyalahgunaan dadah. Okey, jadi disebabkan itu si isteri ni hendak meminta permohonan fasakh ataupun minta perceraian. Okey, hal ini kerana untuk menjaga kemaslahatan demi untuk menjaga kemaslahatan isterinya. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Ulfa binti Fauzi, nombor matrik I173025008. Okay, saya akan menerangkan tentang hukum furu'. Yang mana yang membawa maksud bahawa sebarang bentuk kemudaratan itu mesti dihilangkan dan dihapuskan, sama ada terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap mana-mana individu, orang awam dan seluruhnya. Okay, di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah iaitu yang pertama, diharuskan membunuh binatang yang membahayakan serta merosakkan. Contohnya macam anjing gila dan ular tedung. Okey, kalau kita tak bunuh binatang macam anjing dan ular tadi, ia boleh membahayakan diri kita serta merosakkan benda. Merosakkan ni macam merosakkan harta benda. Okey, seterusnya wajib untuk seseorang itu menjaga dirinya daripada penyakit dan perlu berubat apabila berpenyakit. Okey, kalau kita sakit, lepas tu kita ni wajib untuk pergi berubat, sebabnya kita mesti hilangkan bahaya dan hapuskan bahaya tu. Kalau kita tak berubat, so nanti kita akan dapat penyakit. Okay, seterusnya harus untuk kita memerangi dan membunuh kaum musyrikin dan pemberontak. Okay, kalau kita tak bunuh ataupun tak perang mereka akan makin memberontak kepada kita. Okay, seterusnya tak boleh untuk seseorang yang dalam kelaparan mencuri ataupun mengambil makanan orang lain, yang juga akan mati kebuluran jika makanannya diambil atau dicuri. Okey, contohnya macam seorang miskin ni dia tengah kebuluran. Lepas tu kita ni tengah lapar. Lepas tu tiba-tiba kita mencuri makanan orang miskin tadi tu, padahal dia tu dah ada satu tu je makanan dia. Kita curi makanan dia. Kita tak boleh curi sebenarnya. Kalau kita curi, dia akan kebuluran dan dia akan sakit. Lepas tu kita pun akan sakit juga. So kita mesti hapuskan, kita mesti hilangkan bahaya tu. Okey, faham kat situ? Okey, tu sahaja untuk hukum furu'. Okey, secara kesimpulan antara semua ni, kaedah kemudaratan ni mesti dihilangkan atau dihapuskan kerana kaedah ini digunakan oleh ulama mujtahid, hakim, mufti dalam perundangan Islam. Okey, sekian. Terima kasih.